Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Saudara yang dimuliakan, Saudara Zahir Hasan dan pimpinan Keadilan Wilayah dari Parlimen, pimpinan parti dan rakan-rakan saya muliakan. Saya minta maaf kerana kita beri noti yang sangat singkat untuk uji sama ada MPN wilayah ini kemas atau tidak. Kemudian semalam saya teringat, saya kata kalau buat di wilayah, apa kata kalau kita undang semua ada di Parlimen wilayah, terutama di PDIP, dan tengok macam mana kesepakatan dan kesetiaan mereka. Saya lihat dengan rasa kagum dengan noti yang singkat, semuanya hadir. Alhamdulillah. Saudara Tan Kok Wai berada di luar daerah. Jadi ini sebenarnya memadamkan desas-desus yang mengatakan ada masalah. Sebenarnya saya yakin dengan persahabatan dan keakraban kita, keadilan, DAP dan amanah untuk terus setia menjadi core dalam barisan. Oleh kerana saudara Zahir mulakan dengan dua rangkap pantun, saya tidak siap, tapi saya buat respon spontan. Padi menguning di tengah sawah, lembaran gunung kelihatan hebat, teguh berjuang Malaysia sekeluarga, kemenangan bergaya hampir tiba. Saudara-saudari dan hadirin sekalian, the present is the past rolled up in action. The past is the present unrolled for understanding. Ini ungkapan Ariel dan Will Duran dalam Lessons of History. Dan saya menggunakan ini kerana ada kaitan apa yang saya mau bicarakan. Kita menyongsong Hari Muka 2021, meninggalkan 2020 bukan dengan gagasan yang bunyinya hebat dan memukau, tetapi penuh dengan derita, kerusakan, malapetaka COVID-19, pengkhianatan maha dahsyat, dan yang lebih utama, pengangguran dan derita rakyat bawahan. Tetapi yang teringat rungkai di pikiran saya sekarang ialah masalah perpaduan. Bila rakyat miskin, ekonomi meleset, inilah masa yang paling subur untuk dihidupkan, dibakar api perkauman dan sentimen agama fanatik yang sempit. Kita lihat di mana-mana dalam sejarah, sebab itu saya kaitkan dengan sejarah, mesti belajar dari pengalaman ini. Di Eropah keadaan leset, timbul Mussolini, timbul Hitler yang agak ekstrim. Malah sekarang timbul babak baru, racism, kebencian terhadap agama lain, suku kaum lain, golongan pendatang, semuanya itu dianggap penyebab kerusakan mereka. Kerusakan yang berlaku termasuk ini di bawah pimpinan Donald Trump, presiden untuk beberapa hari ini, adalah kerana kelemahan pimpinan, kebobrokan sistem, tetapi disalahkan golongan kecil, minoriti, kerana mereka tidak ada upaya dan kekuatan bersuara seperti pada golongan majoriti. Sebab itu kita harus faham dari sejarah. Negara ini, Persekutuan Tanah Melayu mulanya, dan kini Malaysia tertegak kerana ikhtiar pemimpin-pemimpin. Dato' Onn Jaafar, Burhanuddin Al-Helmi, Ahmad Mustamam, semua merangka dengan basis Melayu mereka
untuk capai kemerdekaan mesti memperluas kepada warga negara Malaysia, dan bukan perkauman yang sempit, kerana tidak mungkin tercapai kemerdekaan dengan gagasan perkauman yang sempit. Kemudian muncul Ejesli, Tanjenglok, Sambatan yang kemudian bersama mengemudi Melaya baru pada ketika itu, dan kemudian Malaysia bersama Sabah dan Sarawak. Tentunya yang menonjol adalah Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Kerana Tunku dengan segala kritikan kita dalam beberapa soal dasar, tetapi contoh teladan beliau sebagai pemimpin rakyat semua kaum, walaupun parti induk beliau adalah UMNO, Parti Melayu, tetapi beliau menampilkan sosok Persekutuan Tanah Melayu dari mewakili semua kaum, dan kemudian Malaysia yang mewakili semua kaum dan wilayah. Maka sebab itu, bagi kita yang yakin dengan keadilan dan Pakatan Harapan bersama DAP dan Amanah, kita harus berpijak kepada prinsip ini. Bagi sesiapa yang mau bersama dalam gagasan ini, sama ada yang sekarang dalam blok pembangkang ataupun dalam kerajaan hari ini yang mau bersama, prinsip ini tidak boleh digodai. Bahawa negeri ini menerima prinsip perlembagaan tentang peranan orang Melayu dan hak keistimewaannya dan raja-raja Melayu dan bahasa dan Islam sebagai agama persekutuan. Kita terpaksa tegaskan berulang kali kerana hari ini pun masih ada pemimpin yang terdesak yang masih menyerang DAP sebagai pengkhianat kerana mempertikai bahasa, hak keistimewaan raja-raja Melayu. Saya nak tanya, pemimpin DAP yang mana yang berani dan pernah mempertikai Islam sebagai agama persekutuan ataupun kedudukan raja-raja Melayu? Ini hanya suatu mitos dan dongeng untuk membakar semangat orang Melayu, menanam kebencian bukan pada dasar fakta tetapi dasar perkauman. Orang yang paling desperate, terdesak selalunya seperti mana kita sebut, ya, patriotism, dan dalam konteks ini racism is the last refuge of the scoundrel. Tidak ada hujah, tidak ada prinsip keadilan, tidak ada fakta, maka harus direkayasa supaya menimbulkan kebencian. Saya tegak dan berusaha untuk memperkukuhkan keadilan. Saya bukan anggota DAP, tetapi pengalaman kita selama lebih 20 tahun ini menunjukkan kematangan bersama. Ya, kita ada yang berbeza pendapat dalam banyak hal, kita bertelagah dalam banyak hal dalam mesyuarat dan perbincangan. Tetapi yang nyata bagi kita ialah soal prinsip perlembagaan, soal dasar bersama untuk merakyatkan ekonomi. Itu tidak pernah saya alami dalam pertikaian, dalam perbincangan bersama dalam Pakatan Rakyat sebelumnya dan Pakatan Harapan sesudah. Jadi saya ingin memperkukuhkan fakta ini supaya kita punya kekuatan, tidak perlu apologetik dan defensif untuk menghadapi golongan. Betapapun kita mau ambil alih kuasa, kita tidak sanggup khianati amanah ini dan khianati semangat kerjasama kawan-kawan. Dan kita harus usulkan. Ini kadang-kadang orang bicara Melayu, yang diperjuangkan itulah elit Melayu yang di atas. Melayu ramai lihat Kampung Baru, tengok yang di bawah ini, dan bedakan dengan elit politik yang besar di atas. Rata-rata dalam kelompok yang terendah. Kampung Baru adalah base perjuangan saya dari zaman Habib dulu lagi, bahkan PKPIM sini kenal benar, rasa benar, terpinggir mereka
dari arus pembangunan ini. Tetapi untuk memudahkan bicara, kita katakan salah Cina. Dan kalau salah Cina, lebih mudah salah DAP. Tapi menterinya Melayu, Perdana Menterinya Melayu, Menteri Kewangannya Melayu, kuasa di tengah Melayu, yang merempat pun Melayu. Sebab itu naratif kita harus jelas, saudara. Maka kita harus lebih berani mengutarakan hujah. Elit politik ni umumnya terlalu sibuk dengan pertimbangan mereka, keutamaan mereka. Sebab itu saya dalam pemerintahan Pakatan Harapan sekalipun selalu menegur secara terbuka. Hujah kita mesti hujah rakyat. Perjuangan kita ini relevan bila bicara soal pengangguran rakyat, kemiskinan rakyat, derita rakyat, terpinggirnya rakyat, miskin yang Melayu di luar bandar, miskin kota Melayu atau Cina di kota, ataupun India di estate, ataupun pedalaman Sabah, Sarawak, Kadazan, Dusun, Murud, Iban, orang Ulu dan lain-lain. Ini harus jadi naratif kita mewakili sentimen ramai. Bukan siapa dapat jabatan menteri, siapa dapat kedudukan, siapa dapat projek, siapa dapat allowance. Yang merosakkan negara kita ini ialah kerana politik dan pimpinan politik yang gagah dan gegap gempita. Sama ada hebat bicara soal Islam, berbakul-bakul, tetapi yang dikejarnya adalah jawatan, yang dipinggirkan adalah rakyat terbanyak. Apatah lagi yang gunakan perkauman, malah gunakan apa istilah dan slogan pun. Ada yang gunanya panggil mereka Demokrat, atau liberal, atau konservatif. Tidak ada makna kalau tidak gunakan kedudukan dan sentimen kita membela nasib rakyat. Kalau ditanya apa hala tuju kita mulai tahun ini, terus dengan menjadikan kita wadah perjuangan rakyat yang tulus membela rakyat.